Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah. Hari ini kita akan mentadabur ayat ke-24 dan 25 daripada surah Ibrahim untuk 30 hari, 30 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Terjemahannya, tidakkah engkau melihat, wahai Muhammad, bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang pangkalnya atau akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang langit. Ayat ke-24. Ayat ke-25, dia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya. Dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat dan mendapat pelajaran. InsyaAllah, Ustaz. Jadi, perbandingan pohon dan juga keimanan. Mungkin Ustaz boleh berikan penjelasan lagi. Alhamdulillah, 30 hari 30 ayat. Ini ayat yang terakhir yang kita huraikan. Dalam Al-Quran ya, Tok Seri, dia ada satu perkara yang disebut sebagai amsal, perumpamaan. Benda perumpamaan ni adalah untuk kita mengilustrasikan secara fizikal perkara yang maknawi. Jadi iman itu perkara yang maknawi. Tetapi Allah Ta'ala ingin menyatakan dengan lebih jelas. Dia didatangkan amsal dalam Al-Quran. Antaranya ayat ini. Perumpamaan bagi kalimah thayyibah itu merujuk kepada la ilaha illallah, iaitu tauhid. Itu adalah umpama pohon. Di sana ada hadis daripada Anas bahawa Nabi SAW menyatakan bahawa iman itu ibarat pohon yang kukuh. Akarnya adalah iman, batangnya adalah solat, rantingnya adalah zakat, dahan-dahannya adalah puasa. Dan maknanya menahan diri daripada yang haram adalah buah-buahnya. Itu adalah mendetailkan lagi paksi ataupun maknanya kekuatan pohon iman kita itu. Jadi bila Allah Ta'ala mendatangkan dalam bentuk perumpamaan, dan Allah Ta'ala memilih perumpamaan itu pokok, dan setiap pilihan perumpamaan dalam Al-Quran itu bukan sia-sia. Dia mesti bertepatan dengan fitrah manusia. Cuba kita fikir, pokok tu macam mana? Dia perlu ditanam, perlu dijaga, lepas tu perlu disiram, perlu dibaja, bila tumbuh untuk manfaat dan sebagainya. Begitulah sebenarnya peranan kita terhadap iman kita. Kita kena belajar tentang iman. Kemudian kita kena memahaminya dengan dalil dan pendalilannya. Kemudian kita kena tanam iman tu dalam rohani kita, hati kita. Hati itu ibarat tanah. Kefahaman iman itu kita kena tanam dalam hati kita, sehingga tumbuh pohon yang dinyatakan dalam ayat ini dalam rohani kita, paksi, sabit. Dan ini adalah merujuk kepada kesepaduan ilmu akidah, fiqh dan tasawuf. Dalam tasawuf kita tanam ketauhidan kita itu, akidah, keyakinan kita. Dalam fiqh kita bersolat dan berzakat, menyatakan, menzahirkan. Dalam maknanya dalam tasawuf juga kita membentengi pohon itu daripada sebarang unsur-unsur yang tidak sepatutnya. Dan ini adalah satu perumpamaan yang membuatkan kepada kita berfikir bahawa kalau diumpamakan kalimah thayyibah la ilaha illallah itu sebagai pokok, bermaksud ia perlu ditanam. Maka tanam di mana? Tanam dalam tanah hati kita, dalam rohani kita. Dan itulah perihalan aplikasi dalam ilmu tasawuf. Dan selagi ilmu tentang akidah itu tak ditanam dalam hati, selagi itu kita tidak berganjak daripada ilmu yakin kepada ainul yakin dan kepada hakul yakin. Jadi ayat ini memfahamkan kepada kita bahawa proses untuk mendapatkan hakul yakin itu perlu untuk proses seperti kita berinteraksi dengan pohon. Dan kalau kita baca ayat selepasnya, mungkin Ramadan tahun depan mungkin, maknanya Allah Ta'ala bagi perumpamaan kalimah yang jelik pula, bahawa pohonnya itu tidak ada tunjang, melata, lemah dan cepat berlaku
kerosakan dan kematian. Maknanya jika tidak di atas paksi keyakinan itu, ragu-ragu akan berlaku. Kesimpulan ayat ini Datuk Seri sesuai dengan kita hari terakhir bahawa Ramadan ini mudah-mudahan membawa kita kepada paksi keyakinan yang mutlak. Bahawa kita ini tetap dalam takbir Allah dan kita berdamai dengan takbir Allah Ta'ala itu dan kita bermanja dengan segala ketetapan yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat husnul khatimah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang kita menghurai la ilaha illallah tapi maknanya sangat mendalam, malahan akan diterjemahkan maknanya buahnya, daunnya yang menjulang itu. Bukan hanya amal kita solat, zakat, tapi juga dalam perbuatan. Sebab kita ada munakahat, kita ada muamalat yang harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari kita. Semoga kita mencari kesempurnaan dan juga menuju kepada kehidupan yang sebenarnya, dengan keimanan yang kukuh, dengan akhlak yang baik, dengan sikap yang betul, dan juga dipandu dengan ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk kehidupan kita. Alhamdulillah, kita dah mengakhiri 30 hari 30 ayat dengan surah yang sangat mendalam ini. Semoga ia akan mengujakan kita untuk memahami dengan lebih banyak Al-Quran dan As-Sunnah, dan carilah tok-tok guru lain yang di luar sana atau dapatkan dengan tok-tok guru di sekitar kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga jadi pertoban dan petunjuk dalam kehidupan kita. Terima kasih, minta ampun dan maaf atas segala kesilapan kita sepanjang siri ini. Semoga kita bertemu lagi pada masa-masa hadapan dalam siri 30 hari 30 ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.